Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran Hazim bin Abu Mansur, dengan nombor matrik 18 DDS 20F 1038. Saya wakil untuk kumpulan saya untuk temu ramah dengan wakil syarikat NGO. Okay, so hari ini saya akan tanya dengan Cikgu Yazi, Cikgu Yazi bin Yusuf. Apa khabar Cikgu Yazi? Alhamdulillah. Kamu apa khabar? Alhamdulillah. Okay, Cikgu Yazi, Cikgu Yazi ni merupakan yang di-Pertua Pertubuhan Ikram Kedah, ya. Sebenarnya Ikram ni pertubuhan NGO, ada 5 pecahan cawangan di Kedah, di Sungai Petani, di Kulim, Baling, Kota Setar dengan Kubang Pastu. Boleh cerita sikit latar belakang Cikgu Kursi Kerjaya dari segi pekerjaan. ya. Okey, saya telah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada kepada Imran yang sudi memilih Pertubuhan Ikram Malaysia untuk berfungsi aktiviti dan sebagainya. Dari segi kerjaya, saya merupakan seorang pengetua di SMK Taman Jaya yang sebelum ini bertugas di Kulim. Baru saja berpindah di sini pada 4 bulan 5 yang lalu. Dalam dunia pendidikan telah terlibat hampir 30 tahun. Itu berkaitan dengan kerjaya saya. Okey. Menekan Cikgu Yazin merupakan di Pertubuhan Ikram. Jadi boleh cerita sikit latar belakang Pertubuhan Ikram. Okey. Pertubuhan Ikram Malaysia ni dia adalah pertubuhan yang ditubuhkan pada 22 Oktober 2009. Dia merupakan sebuah NGO yang menjalankan urusan dakwah, tarbiyah dan kebajikan, dan juga prihatin dan juga mengambil berat tentang urusan kehidupan masyarakat umum sejajar dengan ajaran dan cara hidup Islam. Di peringkat kita ada di peringkat kebangsaan Pertubuhan Ikram, dan juga dia punya semua negeri ada cawangan-cawangannya. Di peringkat kebangsaan di Malaysia ni ahli dia hampir 24,000 orang. Di Negeri Kedah ni hampir 1,300 orang. Okey, ramai juga lah. Okay. Yang lama juga ada 10 tahun lah, lebih daripada 10 tahun. Jadi cikgu jadi apa? Yang Pertubuhan Ikram ni dah berapa lama dah, cikgu? Saya terlibat dengan Ikram ni semenjak Ikram ditubuhkan pada 2009, dan mula memegang jawatan sebagai yang di-Pertua ni pada 2 tahun yang lepas, pada tahun 2018. Sebab dia ada pelantikan setiap 2 tahun sekali. Sekiranya ada kekosongan jawatan, maka dia akan diisi oleh sesiapa yang dicadang dalam mesyuarat tersebut. Kemudian pelantikan itu akan disahkan oleh Pertubuhan Ikram Pusat di pusat, baru dia boleh memegang jawatan tersebut. Okey. Macam mana Misi misi dan visi syarikat? Visi NGO Ikram ni dia ada untuk menjadikan Malaysia ni sebagai sebuah negara rahmah. Untuk mencapai ciri-ciri negara rahmah ni, kita ada 12
ciri asas lah yang kita perjuangkan, yang kita cuba laksanakan, sehingga akan terlahirlah Malaysia ni sebagai negara rahmah untuk semua bangsa, untuk semua tahap umur, untuk semua keturunan, akan selesa dengan Malaysia negara rahmah. Pertamanya adalah kita akan memastikan kepimpinan negara ni dipegang oleh mereka yang kompeten dan berintegriti. Ya. Jadi soal-soal rasuah semua ni kita harap tidak wujud lah apabila negara dipimpin oleh mereka yang kompeten dan berintegriti. Yang keduanya, kita cuba mewujudkan sistem pemerintahan yang berasaskan semak dan imbang yang berkesan. Yang ketiganya, tadbir urus yang baik, sebuah kerajaan yang baik. Yang keempatnya, undang-undang yang adil. Yang kelimanya, masyarakat yang berilmu, berakhlak dan penyayang. Yang keenamnya, institusi keluarga yang utuh. Yang ketujuhnya, hubungan etnik dan penganut agama yang harmoni. Jadi kita selalulah buat dialog interagama, interbangsa dengan menjemput padri, Tok Sami, sekali kita buat untuk mendapat satu keharmonian, persefahaman di kalangan agama-agama di Malaysia. Yang ke-8nya, ekonomi yang mampan. Yang ke-9, kita cuba wujudkan di bawah negara rahmah ni adalah agihan kekayaan yang saksama. Jadi tidak akan berlaku yang kaya terus kaya, yang miskin terus merana. Yang ke-10nya adalah untuk mewujudkan pembangunan yang lestari dalam ekosistem yang baik, bumi hijau, sungai yang mengalir jernih dan sebagainya. Pembangunan yang lestari. Yang ke-11nya, kita juga wujudkan kebajikan, kesihatan dan keselamatan rakyat yang terpelihara, mengambil berat tentang kehidupan masyarakat. Dan yang akhir sekali, 12 ciri negara rahmah ni ialah menerajui usaha keamanan dan kesejahteraan sejagat. Itu antara visi yang saya rasa jelas untuk nak capai. Tapi bagaimana bila nak capai itu sedang dalam proses. Dengan keadaan COVID ni yang melanda kita hampir setahun. Jadi apa yang aktiviti yang dijalankan oleh syarikat ni semasa sebelum dan selepas sekarang ni COVID berlaku? Semasa COVID yang berlaku baru-baru ini, Ikram ni dia ada banyak agensi dah. Kami ada lebih kurang 30 agensi yang menerokai pelbagai kewujudan agensi tersebut. Contohnya untuk aktiviti kebajikan, dia dijuarai, dia dikenalikan oleh Air Bantu. Air Rezeki Bantu Ruksak. Air Bantu ni adalah dan dia juga ada Yayasan Ikram yang mengambil cakna tentang dana-dana yang digunakan untuk membantu masyarakat lah. Tapi soalan berkaitan dengan COVID ni, kita seluruh satu negara sekarang ni memang Ikram turun ke lapangan untuk memberi bantuan. Ada yang masuk dalam surat khabar, ada yang masuk di TV, ada yang tak masuk pada. Tapi semua negeri kita bertindak. Antara sumbangan yang kita beri adalah kita beri sumbangan keperluan di hospital, PPE, kipas angin, ventilator, sarung tangan dan sebagainya, ikut keperluan hospital yang minta. Kemudian kita juga memberi bantuan kepada masyarakat yang
tertindas, bukan masyarakat tertindas, masyarakat yang tak dapat bantuan akibat COVID ini, seperti bahan-bahan asas yang kita sediakan kepada mereka lah. Beras, kopi gula, kopi gula sebagainya. Dan juga kita juga air bantu ni juga dia ada link dengan Tesco. Pada setiap hari Ahad, Isnin dan juga Selasa, pihak Tesco akan beri sayur-sayur daripada Tesco tu untuk air bantu ni agihkan kepada masyarakat yang berkaitan. Setakat lah kita banyak bawa ke Kuala Nerang, Sik dan juga Bali untuk memberi bantuan-bantuan kepada masyarakat di sana. Jadi bantuan pengagihan bantuan tu cikgu sendiri ke yang turun ada Dia ahli macam satu apa di Kedah ni dia ada AJK dia untuk setiap kawasan. Jadi AJK tu akan buat pemperangan khususnya pada ketika PKP awal kan, siapa pun tak boleh bergerak di mana. Jadi AJK itulah yang main peranan. Jadi sepanjang cikgu jadi Ketua Ikram ni, ada tak apa daripada pihak sekolah mana-mana rombongan ke melawat cawangan ataupun buat aktiviti yang dijalankan oleh Ikram? Ada? Setakat ni atas nama Ikram, melawat pejabat Ikram tu belum lagi lah. Tapi apa ni, atas nama sekolah Ikram juga dia ada, dari segi Ikram bahagian pendidikan, kita ada beberapa sekolah di Negeri Kedah. Okay, sekolah-sekolah di Negeri Kedah yang dilihat ataupun dia bukan dikenalikan, maksudnya dipacu oleh Ikram ni. Di Kedah ada beberapa sekolah, dan sekolah-sekolah Ikram ni adalah sekolah swasta tapi berdaftar dengan Kementerian Pendidikan dan juga berdaftar dengan Pejabat Agama Islam di Kedah. Dan setiap tahun ada penilaian daripada Kementerian Pendidikan, dan setiap tahun juga sekolah Ikram ni, dia sekolah yang di bawah Ikram ni, dia dapat 5 bintang. Maksudnya memenuhi semua kriteria yang ditetapkan oleh kementerian dan memenuhi semua keperluan. Sebab itulah sekolah-sekolah Ikram ni dia menjadi tumpuan waris-waris di sekitar Sungai Petani. Kita ada di Sungai Petani, kita ada di Kulim, ada di Jitra. Kulim dengan Jitra. Kalau campur semua murid-murid yang belajar di sekolah Ikram ni, dia hampir dekat 2,400 orang untuk semua sekolah juga ya. Dan juga guru-guru yang terlibat menjayakan sekolah-sekolah ni hampir 199 orang. Jadi kebanyakan, jadi waris yang hantar anak ke sekolah Ikram ni, dia akan puas hati lah. Pertamanya, anak mereka ni akan menguasai bidang akademik dengan baik. Yang keduanya, anak mereka ni akan menguasai bidang agama dengan baik, dapat sembahyang dengan baik, dapat baca Quran dengan baik, dan lebih-lebih lagi urusan-urusan yang berkaitan dengan menghormati orang, senang nak bangun pergi sembahyang, senang sembahyang. Jadi waris yang hantar di sini, dia tak risau dan dia tak berkalut sangat dengan pencapaian anak-anak lah. Walau bagaimanapun, bukanlah saya nak kata 100% semua berjaya. Majoriti yang kita tinjau secara lisan, bila kita tanya kenapa waris hantar ke sekolah Ikram, kita kata soal akademik tak payah fikir, soal agama, dan yang lebih-lebih lagi mereka gembira tentang soal sembahyang. Anak-anak mereka ni tidak perlu
suruh dengan banyak sangat lah. Dia secara sukarela, secara otomatik dia akan mengerjakan setiap solat 5 waktu. Sebab di sekolah Ikram ni dia ada penilaian muslih. Dia ada pentafsiran peringkat mereka tentang kemajuan ataupun tentang kebolehan murid-murid kaitan dengan bidang agama, termasuk juga ditafsirkan tentang kelakuan mereka semasa mereka di rumah, di mana ibu bapa pun turut menafsirkan kelakuan anak mereka. Jadi Alhamdulillah macam tu akan puas hatilah anak-anak masuk ke sekolah Ikram ni. Okey. Jadi cikgu boleh tahu sikit skop cikgu mereka yang betul. Apa yang cikgu buat? Cikgu selalu turun bila? Okay, sebagai yang di Ketua Ikram, saya akan bertanggungjawablah dengan semua urusan Ikram, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat daerah, di peringkat kawasan masing-masing. Secara tradisinya kita akan bermesyuarat sebulan sekali pada minggu pertama. Minggu pertama hari Selasa setiap bulan kita akan bermesyuarat. Dan dalam mesyuarat itu semua yang hadir akan memberi laporan tentang amanah-amanah yang telah diberikan kepada mereka. Kena bagi laporan lah. Tentang amanah. Kita ada beberapa AJK. Kita ada AJK pendidikan, AJK media, AJK perhubungan luar, lepas tu AJK agensi Ikram, AJK tarbiyah TMI, AJK tarbiyah modal insan. Dia panggil TMI. Jadi ahli Ikram ni kebanyakannya akan ikuti usrah, tamrin. Sebab ahli Ikram ni kita cuba mendidik lah, menjadi mereka orang yang baik, dan juga mereka boleh menyumbang kebaikan mereka tu kepada orang lain. Jadi bukan NGO Ikram ni bukan setakat membantu orang susah tu saja. Sering beri sumbangan didikan, membantu yang dari segi agama semualah. Yalah, basic agama ni biasanya kita akan beri dulu lah kepada mereka yang terlibat dalam Ikram, dan alternatif di akhirnya kita harap dia boleh membina diri dia dengan baik, dan juga dia boleh membantu orang lain untuk membina diri dia dengan baik. Okey, sepanjang cikgu jadi yang ketua Ikram ni, ada cabaran yang ada masalah ke yang berlaku? Cabaran adalah biasanya kita pergerakan yang jauh. Kedah ni dia luas dia 9,500 km persegi. Jadi pergerakan dia antara satu kawasan ke satu kawasan agak jauh. Walau bagaimanapun itu bukanlah menjadi cabaran lah. Sebaliknya kita ambil sebagai amanah untuk kita laksanakan. Cuma cabaran sekarang ni kalau dilihat suasana COVID sekarang ni, maksudnya semua pergerakan aktiviti Ikram kami ni secara bersama memang tak dapat dijalankan. Perkemahan, kita ada perkemahan tahunan, jadi perkemahan tak boleh nak buat mulai aktiviti untuk mendidik diri lah. Mulai di masjid pun tak boleh buat lagi. Ya, betul lah. Dari COVID sekarang ni bukan kita pun limit tak boleh jauh-jauh. Dan sekarang ni dengan keadaan orang di Selangor di Selatan pun yang Selangor ada dengan KP kan.
sekarang ni Ikram, Yayasan Ikram banyak bantu di Sabah lah. Sebab di Sabah kritikal. Kita baru saja hantar barang-barang yang berkaitan dengan hospital lah, PPE apa semua untuk hospital sana. Okay. So last kali apa harapan cikgu ataupun future untuk Ikram ni? Harapan cikgu ataupun plan masyarakat, apa yang cikgu nak yang kita buat lagi terbaik untuk Ikram? Harapan saya ni adalah Ikram ni adalah satu NGO untuk tarbiyah dan juga kebajikan kepada masyarakat. Jadi kami akan secara berterusan akan cuba berada di dalam masyarakat dan membantu masyarakat. Di samping itu mendidik masyarakat. Jadi untuk melaksanakan perkara tersebut dengan ahli yang masih lagi rendah, ahli di Kedah ni masih lagi rendah, baru 1,000 lebih. Kita berharap akan ramai lagi yang akan menyertai Ikram dan juga kalau tidak menyertai pun menjadi penyokong Ikram. Di mana jika ada program dan sebagainya, mereka boleh bersama dengan Ikram untuk melaksanakan benda tersebut. Di samping itu kita juga akan cuba merapatkan dirilah dengan agensi-agensi kerajaan, untuk membuat aktiviti-aktiviti yang boleh bersama dengan kerajaan. Biasanya kerajaan kalau boleh buat aktiviti bersama dengan kerajaan ni, kita boleh dapat bantuan dari segi tempat dan juga kadang-kadang boleh juga mendapat peruntukan. Sebab Ikram ni dia bukan pertubuhan yang ada bisnes yang menguntungkan dia kan. Dia NGO untuk kebajikan. Bila nak buat program, kita akan cuba memikirkan tentang keuangan. Setakat sekarang ni ada beberapa agensi kerajaan seperti LPPKN selalu jemput Ikram untuk bersama sebagai fasilitator dalam program mereka. So tadi cikgu ada cakap cikgu harapan cikgu harap cikgu ada ramai lagi menyokong masuk Ikram. Jadi cikgu boleh bagi tahu sikit macam mana cara nak masuk jadi ahli Ikram ni? Umur daripada berapa ke berapa, siapa saja yang boleh masuk? Untuk menjadi ahli Ikram, dia sekarang telah dimudahkan dengan adanya zaman ICT ni. Dia masuk dalam web Pertubuhan Ikram Malaysia tu, ada bahagian menjadi ahli. Dia masuk situ, dia isi semua maklumat yang ada dari situ. Kemudian dia boleh terus buat bayaran secara online banking. Kalau baru masuk, dia RM10 sekali dengan pendaftaran. Tapi kalau nak jadi ahli seumur hidup, dia boleh lebih sedikit lah. Itu kalau nak jadi ahli lah. Yang lain biasanya kita mendapat pertama ahli ni apabila kita buat aktiviti dengan masyarakat. Begitu juga kita ada aktiviti dengan mahasiswa, mereka akan melihat tentang kesesuaian mereka untuk ikut Ikram. Sebenarnya Ikram ni tidak ada cacat di mana-mana, cuma sejauh mana dia menjadi lebih terbaik. Ya. Dia sentiasa Ikram ni sentiasa membawa unsur-unsur yang baik dalam semua aktiviti dia. Tapi kalau dapat unsur yang lebih terbaik, itulah yang kita cari. Ya. Jadi semua dah cikgu kat sini, jadi cikgu puas hatilah kan masuk Ikram ni. Jadi cikgu rasa cikgu seronok bila jadi ahli Ikram ni. Okay. Jadi ahli Ikram ni pada saya dah hidup sejak dia mula ditubuhkan.
Dia amat baik untuk diri kita sebab dia melatih kita menjadi orang yang baik, dan dia juga akan melihat tentang keluarga kita dan melatih kita untuk mewujudkan keluarga yang baik, dan juga menyediakanlah apa-apa bantuan yang perlu ke arah mewujudkan keluarga yang soleh ataupun dipanggil Baitul Muslim. Selain itu dia ada aktiviti-aktiviti di lapangan. Ada aktiviti lapangan tu melibatkan ahli seperti rehlah ataupun kita panggil perkelahan ataupun mukayam, perkemahan. Dia ada jaulah dan sebagainya. Untuk aktiviti untuk dalaman ahli, dan juga dia ada aktiviti untuk orang, untuk bersama masyarakat. Semua tu membantu kita lah untuk mengisi masa-masa kita, terutamanya masa fikir. Di samping kita menambah pahala kita lah, selain daripada kita dah laksanakan ibadah-ibadah wajib macam sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tu dah wajib buat kan. Tapi yang ni adalah ibadah-ibadah tambahan yang kita ada satu wadah ataupun satu tempat yang kita boleh tumpahkan khidmat bakti kita. Dan sekarang ni saya menumpahkan khidmat bakti saya ni melalui wadah ataupun pertubuhan ikram ni untuk mewujudkan masyarakat yang akhirnya dapat menjadikan Malaysia sebagai negara rahmah. So itulah beberapa sikit setelah saya bertemu dengan Cikgu Yazi, jadi Ketua Ikram. Dia berkongsi sedikit sebanyak mengenai tubuhan NGO Ikram. Okay, jadi tubuhan Ikram ni bukan sahaja tubuhan kebajikan, namun untuk mewujudkan pendidikan yang baik. Di samping merajui teknologi ni, agama tidak dilupakan. Itu yang paling penting. Jadi itu saja soalan saya untuk cikgu. Jadi terima kasih banyak kerana berkongsi, sudi menceritakan sedikit pengalaman dan juga mengenai syarikat NGO Ikram ni. Jadi terima kasih banyak-banyak ya. Okey, sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah. Ya, insya-Allah.